Dan Pillay pada tahun 1990 telah membuat kajian, iaitu di negara China ternakan ikan yang dimasukkan sebanyak 60,000 ekor ikan per hektar, spesies yang berbeza, dapat menghasilkan diternak dengan 40 lebih kurang 50 hingga 75 ekor khinzir, dapat menghasilkan 2 sehingga 18 tan ikan, dan dapat juga menghasilkan 7 tan daging khinzir. Jadi itu adalah satu hasil yang agak sangat lumayan. Okay. Jadi najis khinzir ini adalah merupakan atau bertindak sebagai baja yang sangat baik, baja organik, dan dapat meningkatkan lagi biological productivity of the pond water. Okay. Dan dengan itu akan mengurangkan lagi kos yang diperlukan untuk ternakan ikan. Untuk ternakan ikan bersama dengan lembu pula, bukan saja lembu, kemungkinan juga kerbau boleh dilakukan juga, boleh diternak bersama untuk menggantikan lembu. Dan kajian ataupun amalan yang telah dilakukan menunjukkan ia adalah satu penghasilan yang sangat bagus dari segi ternakan, penghasilan ikan dan juga penghasilan daging lembu. Okay. Di samping penghasilan susu lembu. Okay. Dan biasanya lembu ini diternak di kawasan berhampiran dengan kolam, yang kawasan yang berumpuk, dan dianggarkan pun didapati lebih kurang 3 sehingga 5 ekor lembu berupaya untuk menyuburkan 1 hektar kolam. Dan spesies lembu yang biasa digunakan adalah seperti spesies Jersey, HF Sahiwa, dan juga crossbreed cattle. Dan seperti yang saya katakan tadi, 5 ekor sehingga 8 ekor lembu berupaya untuk menghasilkan lebih kurang 10,000 sehingga 15,000 kilogram najis lembu, untuk menghasilkan lebih kurang 3,000 sehingga 4,000 3 sehingga 4,000 kilogram ikan untuk sehektar. Okay. Dan untuk ternakan ikan bersama dengan kambing ataupun biri-biri, didapati di mana najis kambing ini adalah merupakan satu baja organik yang sangat baik untuk menyuburkan kolam. Dan telah didapati lebih kurang 50 sehingga 60 ekor kambing berupaya untuk menyuburkan 1 hektar kolam. Dan spesies kambing yang biasa digunakan adalah Jamanapari, Bital, Barbari. Ini terutama untuk penghasilan susu. Dan spesies Bengal, Sirihi, Dekani adalah spesies yang terbaik untuk daging. Dan akhir sekali, iaitu ternakan ikan bersama dengan arnab. Ternakan ini hanya popular pada sejak akhir-akhir ini kerana kita tahu daging arnab adalah mengandungi lemak yang rendah. Dan spesies yang arnab yang popular diternak adalah Soviet, Cicila, Grey Giant
dan juga white giant dan sebagainya. Dan najis atau bahan buangan yang dihasilkan oleh rabbit ataupun arnab ini digunakan sepenuhnya oleh ikan yang diternak di dalam kolam. Dan untuk arnab ini, selain daripada daging, ia juga digunakan untuk menghasilkan anak arnab. Dan habitat arnab biasanya dibina di atas kolam ataupun dekat dengan kolam supaya senang najis arnab tersebut dialirkan ke dalam kolam tersebut. Dan seekor arnab boleh membebaskan sebanyak 60 sehingga 70 kilogram najis setiap tahun. Dan di India lebih kurang 400 hingga 500 ekor arnab sesuai untuk 1 hektar kolam. Jadi untuk perkembangan pada masa akan datang, kita dapati ternakan ikan bersama dengan ternakan haiwan ini wujud dan semakin meningkat di negara-negara di kawasan Asia, dan ia perlu ditingkatkan lagi. Di samping itu, faktor sosial, culture dan juga ekonomi patut diambil berat, dan kajian di ladang perlu dirancang dan dilakukan untuk mendapat maklumat yang lebih baik lagi, yang mana data-data tersebut masih kurang lagi pada masa sekarang. So itu sahaja untuk tajuk yang pertama.